Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Antara fokus hari ini, Sarawak memohon penelitian perundangan untuk perubahan ekonomi negeri-negeri. Perinciannya bersama rakan penyampai Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya dia, terima kasih. Sarawak meminta Kerajaan Persekutuan meneliti perundangan untuk perubahan ekonomi negeri-negeri seperti yang dilaksanakan negeri ini, iaitu berdasarkan kepada ekonomi baharu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata penelitian itu penting bagi membolehkan ada perundangan atau tata kelola terkini sebagai kerangka dalam menguruskan ekonomi baharu. Tata kelola. Bagaimana tata kelola menguruskan ekonomi baru ini dalam within the legal framework lah. Maknanya legislation kita mesti updated daripada persekutuan kerana kita negeri. Beliau mengambil contoh perundangan untuk perdagangan karbon yang perlu dikemaskini, memandangkan ia adalah satu komoditi yang boleh diniaga mengikut keputusan yang dibuat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Datuk Petinggi Abang Johari menambah, perkara itu telah dirunding bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan jika perdagangan karbon dipersetujui sebagai satu komoditi di Malaysia, ia menjadi satu perdagangan antarabangsa dan harus mempunyai kerangka undang-undang dalam pengurusannya. Premier Sarawak berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Simposium Tenaga Hijau Sarawak 2023 di Kuching hari ini. Datuk Petinggi Johari dalam pada itu menegaskan perkhidmatan penjagaan kesihatan perlu mempunyai cara baharu dan mesra alam berasaskan tenaga hijau di samping penggunaan teknologi yang mampan. Dengan adanya tenaga hijau, ia akan seterusnya menawarkan perkhidmatan hijau kepada para pelanggan. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu Sarawak amat bertuah kerana dikurniakan dengan dua sumber tenaga sekaligus, iaitu hidrogen dan solar. Justru, katanya, bagi kawasan pedalaman atau rumah-rumah panjang yang tidak dapat disambungkan dengan bekalan elektrik menerusi sistem grid, maka penggunaan tenaga solar akan membolehkan mereka menikmati kemudahan berkenaan. Ia juga akan memacu pertumbuhan ekonomi penduduk setempat, khususnya industri cottage. Pada majlis berkenaan, Premier Sarawak turut mengumumkan perubahan nama terkini Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex Digital Academy kepada Sentex Digital and Green Energy Academy. Pembangunan menyeluruh kawasan Asajaya akan memastikan tiada kampung terpinggir dari arus pembangunan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Asajaya bakal menyaksikan perubahan ketara dalam 5 tahun akan datang, merangkumi pembangunan laluan Autonomous Rapid Transit ART ke Rembus Samarahan. Pada masa sama, katanya, sebagai sasaran memajukan kawasan Asajaya menjadi kawasan pertanian, kerajaan negeri juga bakal membina terusan selebar 30 meter antara Batang Semarahan ke Batang Sadong bagi memudahkan pengaliran air bagi mengelak kawasan tanaman terjejas banjir. Beliau yang juga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N15 Asajaya berkata jalan-jalan ladang di Asajaya juga akan dibaik pulih untuk memudahkan pembangunan tanah-tanah ladang yang kosong. Katanya kebanyakan projek-projek pembangunan ini akan dilaksanakan oleh Agensi Pembangunan Bersepadu Bahagian Semarahan ISDA. Datuk Seri Haji Abdul Karim berkata demikian di Majlis Gawai Dayak Segulai Sejalai daerah Asajaya di Dewan Kampung Sampun Gerunggang. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan geran berjumlah RM250,000 untuk projek pembesaran Dewan Masyarakat dan tempat letak kenderaan di kampung tersebut. Pelbagai program diselitkan dalam majlis tersebut termasuk pertandingan kumang dan keling Gawai Asajaya 2023 dan cabutan bertuah. Turut hadir Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Macha Atta, Penghulu John, Gawid Dugat dan Pegawai Daerah Asajaya Rais Ahmad. Persatuan Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO digesa untuk memperbanyakkan lagi program sukan di kawasan Bintulu. Ini kerana sukan merupakan salah satu pendekatan bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan dalam sesebuah masyarakat tersebut tanpa mengira latar belakang serta status. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, dengan peruntukan yang disalurkan untuk persatuan ataupun kelab sukan di Adun N68 Tanjung Batu ini akan dapat memperbanyakkan lagi program sukan di kawasan tersebut. My initiative not only beside schooling, beside office working,
I need them to join the outdoor activities to make themselves healthy, and then not only to deal with the handphone only. So this is actually we will give all this through Persatuan and NGO to make them to come together with all the events. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa penyerahan geran untuk Persatuan Sukan di Pusat Khidmat N68 Tanjung Batu, Bintulu pagi tadi. Bagi penerima geran Kelab Futsal Top 8 Bintulu, Halimah Musa memberitahu geran tersebut akan digunakan untuk menganjurkan program sukan futsal buat warga Bintulu selain untuk kerja amal kelab tersebut. So untuk terutamanya tournament untuk futsal lah yang kamu orang bola di Bintulu. Lepas tu kelab mungkin kamu orang pun ada juga untuk mula program yang selain daripada sukan lah. Ada juga untuk kebajikan orang kelab. Dalam pada itu, Johnny juga telah menyerahkan sebanyak 3 geran untuk NGO bagi kawasan Adun Tanjung Batu. Baik saudara, 22 Julai merupakan hari yang amat signifikan pada setiap tahun untuk rakyat Sarawak kerana ianya menandakan Sarawak mencapai kemerdekaan daripada kerajaan British di samping mencoretkan sebuah makna perjalanan kemajuan Sarawak yang menghadapi pelbagai rintangan demi mencapai kemakmuran dan kemajuan seperti pada masa kini. Residen bahagian Miri, Haji Jamali Haji Busri memberitahu untuk itu bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka 2023, Kerajaan Sarawak telah merangka pelbagai program di seluruh Sarawak termasuklah bahagian Miri. Beliau menjelaskan bahawa pengisian sambutan 60 tahun Sarawak ini dapat memberi manfaat kepada rakyat Sarawak tentang usaha kerajaan negeri dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif menyampaikan kemakmuran, keharmonian dan perpaduan beserta pembangunan yang mampan khususnya bahagian Miri. Pengisian sambutan ini turut menjadi landasan untuk rakyat Sarawak dalam menyemai semangat jati diri yang setia kepada negara dan memperkukuhkan semangat perpaduan. Beliau berkata demikian semasa rakaman program mempromosikan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di RTM Miri. Jelas beliau, pasukan konvoi Kembara Merdeka bahagian Miri secara keseluruhan telah bergerak sejauh 638 km iaitu mulai 4 Jun lepas di daerah Miri, 5 Jun di daerah Subis serta daerah Beluru dan daerah Telang Usan pada 6 Jun semalam. Pasukan konvoi tersebut meneruskan pergerakan ke daerah Marudi 7 Jun 2023. Menurut Haji Jamali lagi, kemuncak bagi konvoi Kembara Merdeka adalah pada 10 Jun 2023 di mana Majlis Pelancaran Konvoi Kembara Sarawak Merdeka akan berlangsung di Stadium Tertutup Bandaraya Miri yang akan dilancarkan oleh Premier Sarawak dan seterusnya menyertai pasukan konvoi Kembara ke pit stop pertama di Pantai Bungai Berkenu sebelum meneruskan perjalanan ke bahagian Bintulu. Antara pengisian bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka bahagian Miri ialah pameran digital, program Sarawak Aktif, pertandingan dart, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan bola sepak maksak, kaunter pameran askar wataniah, saringan kesihatan dan pergigian secara percuma beserta gerai-gerai jualan usahawan. Masyarakat tempatan dinasihati agar memanfaatkan pameran digital sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka untuk mengetahui dan memahami agenda pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Residen Bahagian Miri, Juan Ubid, pameran tersebut yang diadakan di setiap bahagian akan memaparkan pelbagai inisiatif pembangunan yang dilaksanakan di kawasan masing-masing. Jelasnya, warga bahagian Miri khasnya boleh berkunjung ke pameran digital di Stadium Tertutup Miri dari 9 hingga 11 Jun ini. Tambahnya lagi, dengan hadir ke pameran tersebut, orang ramai dapat melihat aktiviti pembangunan yang telah dilaksana dan sedang dirancang oleh kerajaan di tempat masing-masing termasuk daerah dan juga daerah kecil. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena persinggahan konvoi Kembara bahagian Miri ke daerah Beluru di Kampung Logan Bunut petang semalam. Dalam pada itu, beliau yang juga Ketua Konvoi Kembara bahagian Miri memberitahu Sarawak sememangnya telah mengalami pembangunan yang pesat sama ada dalam bentuk pembangunan fizikal maupun pembangunan insan semenjak mencapai kemerdekaan 60 tahun lepas. Bersempena dengan jelajah konvoi berkenaan di Kampung Logan Bunut, pelbagai pengisian lain diadakan termasuk saringan kesihatan percuma oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, pameran kraf tangan oleh Persatuan Tuai Rumah Beluru dan Biro Wanita Kampung Logan Bunut serta foto booth pelamin perkahwinan masyarakat Berawan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Logan Bunut.
turut diadakan acara penyerahan bendera Sarawak serta bendera 60 tahun Sarawak Merdeka kepada Pemangku Pegawai Daerah Beluru Jamilah Omar. Turut hadir Pemangku Pegawai Daerah Telang Usan Ping Anyingau, Pengerusi Majlis Daerah Marudi Kaunselor Edward Mendai dan Ketua Kampung Logan Bunut Denis Jalin. Seorang pesara syarikat cari gali minyak dan gas kerugian hampir RM1.5 juta menerusi kes penipuan melalui panggilan telefon atau phone scam baru-baru ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, lelaki berusia 69 tahun itu telah membuat laporan polis mengenai kerugian yang dialaminya semalam di Kuching. Menurut laporan yang diterima, mangsa telah menerima panggilan telefon daripada seorang wanita bernama Diana binti Abdullah yang mengaku dari pihak KKM dan menyatakan terdapat satu nombor telefon didaftarkan atas nama mangsa sedang dalam pemerhatian SKMM kerana terlibat dengan kes fitnah pada 19 November 2022. Panggilan telefon tersebut seterusnya disambungkan kepada Sarjan Vincent, Inspektor Herman dan Inspektor Ko dari Kota Kinabalu Sabah yang mengatakan mangsa terlibat dengan kes pengubahan wang haram dan pengedaran dadah. Menerusi kenyataan media, Datuk Muhammad Azman memaklumkan mangsa telah diarah untuk membuka akaun perbankan baharu bagi tujuan pemantauan pengaliran wang mangsa. Selain suspek mengarahkan mangsa memberikan nombor akaun, nombor PIN dan email selain mendaftarkan nombor telefon 014-3944-667 yang diberikan suspek dalam perbankan dalam talian mangsa. Mangsa seterusnya diarahkan memindahkan wang amanah saham Bumiputera berjumlah RM390,000 ke akaun bank baharu tersebut. Mangsa juga diarahkan untuk menjual kesemua saham di sebuah institusi keuangan berjumlah RM59,263 sebelum dimasukkan ke akaun baharu yang sama. Mangsa hanya menyedari ditipu setelah membuat semakan baki wang di akaun baharu dan mendapati hanya berbaki RM63.77 sahaja. Pada 30 Mei lepas, mangsa telah membuat semakan dengan dua buah institusi keuangan di Bandaraya Kuching dan mendapati wang berjumlah RM449,200 telah dipindahkan dari akaun baharu miliknya secara berperingkat antara 21 November 2022 hingga 2 Disember 2022. Panglima Medan Timur Tentera Darat PMT TD ke-6 kini diterajui Jeneral Datuk Muhammad Sofi Madlepi menggantikan Lieutenant Jeneral Datuk Mazuki Muhammad. Beliau merupakan mantan Ketua Staf Tentera Darat ke-22 dan telah berkhidmat dalam Tentera Darat Malaysia TDM sejak tahun 1988. Majlis serah tugas telah disaksikan oleh Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman di Kem Muara Tuang di Kota Semarahan pagi tadi. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Asisten Ketua Staf Sumber Manusia di Markas Tentera Darat, Komandan Maktab Turus Angkatan Tentera dan Panglima Satu Brigad Infanteri. Selain itu, beliau berpengalaman dan pernah berkhidmat di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai Pegawai Pemerhati United Nations Mission in Liberia. Pembarisan dimulakan dengan acara menandatangani nota serah terima tugas dan penyerahan tongkat kuasa PMT TD. Selepas itu, acara diteruskan dengan pembarisan penghargaan Lieutenant General Datuk Seri Muhammad Zakaria Yadi yang juga merupakan PMT TD keempat yang bakal bersara wajib pada 16 Jun ini. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin langsung dari Sarawak.